Hai semua, jumpa lagi bersama dengan saya, Cikgu CJ Ramli aka Cikgu Jaafar bin Ramli daripada SMK Taman Mutiara Rini 2, Johor Bahru. Hari ini cikgu akan mengajar tentang pandu arah ataupun orientering, iaitu bagi mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan tingkatan 3 yang memfokuskan kepada unit 7 iaitu rekreasi dan kesenggangan. Diharap para pelajar semua dapat memberi tumpuan dan fokus pada kelas kita. Jom masuk kelas. Hari ini, cikgu akan memfokuskan kepada 3 standard pembelajaran. Standard yang pertama yang akan kita cuba capai pada hari ini iaitu standard 1.9 iaitu melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Seterusnya, standard 2.9 iaitu mengaplikasi strategi dan idea kreatif dalam aktiviti rekreasi dan kesenggangan. Dan standard 5.9 iaitu memahami dan mengaplikasi etika dalam atau semasa melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya, kita akan melihat 8 kebaikan melibatkan diri dalam sukan orientering ini. Kebaikan yang pertama adalah sukan untuk semua. Secara asasnya, maksud sukan untuk semua adalah pelbagai lapisan masyarakat dari segi gender, dari segi agak bangsa, dari segi saiz bentuk tubuh badan, dari segi kepakaran dalam sukan orientering ini bukan merupakan satu halangan untuk kita terlibat dalam sukan orientering ini. Seterusnya, dapat meningkatkan ke tahap kecergasan fizikal kita. Seperti mana juga yang kita faham bahawa sekiranya kita melakukan aktiviti yang aktif, maka tahap kecergasan fizikal kita dapat ditingkatkan. Kebaikan yang ketiga adalah meningkatkan kecergasan mental dan daya tumpuan. Kerana semasa mengambil bahagian dalam sukan orientering ini akan terdapat beberapa tugasan ataupun persoalan-persoalan yang melibatkan penggunaan minda akan diguna pakai bagi melengkapkan tugasan di setiap stesen ataupun penanda kawalan. Yang keempat pula adalah memberi cabaran dan keseronokan. Secara kebiasaannya, penganjur ataupun pihak yang menguruskan sukan orientering ini akan meletakkan beberapa cabaran untuk menguji tahap kecabaran dan keseronokan ketika terlibat dalam sukan pandu arah dan orientering ini. Yang kelima pula adalah membina sikap positif dan keyakinan diri. Maksudnya, ketika kita melakukan bearing, kita harus yakin dengan bearingan kita itu adalah tepat dan betul. Yang keenam, menggunakan persekitaran yang sihat. Disebabkan oleh keterlibatan kita dalam pertandingan sukan orientering ataupun aktiviti orientering ini akan membentuk satu environment ataupun persekitaran yang bersih dan sihat mampu meningkatkan daya saing kita. Yang ketujuh pula adalah meningkatkan kemahiran pembacaan peta dan kompas. Dan yang kebaikan yang ke-8 pula adalah memupuk sifat keberanian dan ketenangan dalam keadaan cemas. Berikut merupakan contoh simulasi melakukan aktiviti pandu arah ini. Kita dapat melihatkan watak anime itu bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi ataupun daripada satu stesen kepada stesen yang lain. Sekiranya murid-murid semua dapat melihat di sebelah kanan paparan terdapatnya petunjuk. Petunjuk yang pertama adalah petunjuk segitiga. Petunjuk segitiga bermaksud pemula ataupun titik mula semasa melakukan aktiviti pandu arah ataupun orientering. Bulatan bermaksud titik kawalan ataupun stesen semasa melakukan orientering. Dan bulatan kecil di dalam merupakan
checkpoint tamat bagi sukan orientering ini. Dan kebiasaannya, setiap titik kawalan akan ditanda penanda kawalan. Sebagai contoh, bagi stesen yang pertama, penanda kawalannya adalah 132. Manakala stesen yang terakhir ataupun stesen 8, penanda kawalannya adalah 248. Berikut merupakan contoh kad arahan. Semasa kita mengambil bahagian dalam sukan pandu arah ataupun orientering ini, di setiap stesen, murid-murid akan menjumpai kad arahan ataupun panduan untuk bergerak ke stesen yang berikutnya. Sebentar tadi, cikgu baru sahaja menerangkan tentang peranan segitiga dalam sukan orientering ini. Ya, segitiga bermaksud mula. Sekiranya kita merujuk kepada kad arahan yang tertera di paparan menunjukkan bahawa kita akan memulakan aktiviti orientering ini di tapak perhimpunan. Dan di dalam kad arahan tersebut terdapat beberapa maklumat penting. Antara maklumat yang penting yang pertama adalah penanda kawalan. Kita juga harus memastikan bahawa kita berada di penanda kawalan yang betul. Seterusnya adalah keterangan. Keterangan ini merupakan hint untuk kita pergi ataupun bergerak ke stesen yang berikutnya. Keterangan yang nyatakan di dalam kad mula ini adalah memasak. Dan untuk pengetahuan semua, simulasi yang kita lakukan bagi aktiviti pandu arah dan orientering ini adalah kawasan sekolah. Sekiranya di sekolah, di manakah kawasan ataupun tempat aktiviti memasak dapat dicanangkan? Yang pertama iaitu di kantin. Yang kedua di bengkel kemaran hidup. Dan yang ketiga di pantry. Jadi, itu adalah 3 gambaran awal yang murid-murid dapat nyatakan ataupun agakkan di manakah stesen berikutnya berada. Selain daripada hint ataupun keterangan, murid-murid juga boleh menggunakan jarak langkah untuk ke stesen yang berikutnya. Diberikan maklumat kepada kita iaitu 100 langkah. Jika menggunakan kaedah ini, murid-murid haruslah mengira langkahan mereka sehingga tiba ke stesen yang berikutnya. Dan maklumat yang ketiga iaitu bearing. Bearing yang diberikan kepada kita adalah 278 darjah. Maka, kita merujuk kepada kaedah atau cara penggunaan kompas yang telah cikgu nyatakan terlebih dahulu. Di sini, murid-murid haruslah melakukan bearingan yang tepat agar menjumpai stesen yang berikutnya. Dan di kad arahan mula ini juga akan dinyatakan masa mula aktiviti dijalankan. Kerana masa juga adalah penentu bagi menentukan siapakah yang akan memenangi sesuatu pertandingan orientering. Selain daripada itu, bagi menguji tahap kecergasan mental dan juga cabaran dan keseronokan dalam sukan orientering ini, kebiasaannya penganjur akan meletakkan beberapa tas tambahan. Antara contoh tas tambahan yang boleh digunakan pakai dalam permainan orientering ini adalah nyatakan 3 jenis alatan serta fungsinya. Kerana apa? Tadi kita baru sahaja menjumpai bahawa stesen berikut adalah bengkel kemaran hidup. Maka kita haruslah menyenaraikan 3 jenis alatan serta fungsinya. Contoh lain bagi tas ataupun tugasan pada kearahan adalah seperti tandakan bearing kiblat, lakukan aktiviti segak, reka cipta 1 pantun 4 kerat. Lakukan 5 burpee, dapatkan 3 jenis energizer, namakan 3 jenis radas, lakarkan bendera sekolah dan banyak lagi. Apabila murid-murid tiba ke stesen yang terakhir yang ditanda dengan bulatan besar dan bulatan kecil di dalam, murid-murid akan menjumpai 1 kad dengan ucapan tahniah. Okey,
Apabila anda telah menjumpai kad tersebut, menandakan bahawa anda telah berjaya menamatkan aktiviti orientering tersebut. Apakah yang perlu dilakukan? Anda haruslah menyerahkan semua kad-kad arahan kepada guru ataupun pengadil bagi sukan orientering itu, di mana mereka akan mencatat masa tamat yang telah diambil oleh anda ataupun pasukan anda.